nak menghadirkan hati kita, nak membanyakkan rasa khusyuk ketika mana kita melaksanakan solat. Jadi boleh guna, cuma berhati-hati ya. Baik, persoalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi daripada Sarma Harun. Apakah hukum salat saya jika sedang saya melakukan salat maghrib, berkumandang azan menandakan masuk waktu Isyak? Ketika salat maghrib, azan Isyak masuk. Ni dah dekat pelajar dah ni lewat dah. Alasan lambat melakukan disebabkan menguruskan hal anak-anak seperti makan malam, siap kerja sekolah dan menyiapkan pakaian sekolah mereka, dan akhirnya saya terlambat untuk solat maghrib. Ini merupakan satu perkara yang tidak sewajarnya untuk kita lakukan. Sebab nak siapkan makan malam, nak siapkan kerja sekolah, nak siapkan pakaian sekolah, bukannya lama nak semayang. Solat 5 minit je. Kita nak ambil wuduk 1 minit tak sampai. Nak semayang dalam 4 minit, 5 minit je. Lepas semayang terus kita sambung balik masakan kita. Terus balik kita bantu sekolah anak kita, siapkan pakaian dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, kita memberikan gambaran yang tidak baik dari sudut tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak. Kerana kerja dunia, kepentingan dunia, makan malam, siapkan kerja sekolah, pakaian sekolah dan sebagainya. Tarbiyah anak-anak melihat tak apa, solat boleh dilewatkan kerana ada urusan kerja dunia. Satu gambaran tu, anak-anak melihat, umur 7 tahun, 10 tahun melihat mak dia mengabaikan salat, melewat-lewatkan salat. Ini satu gambaran tarbiyah yang tidak elok. Satu. Yang keduanya, perkara makan malam, siapkan kerja sekolah, ini bukanlah satu alasan, uzur untuk kita melaksanakan, melewatkan salat ya. Jadi hati-hati, laksanakan salat. Paling lewat pun mesti dalam waktu lagi. Mesti dalam waktu lagi. Hingga kan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, saya baca dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Jami' al-Ahkamil Quran, satu kitab tafsir, dalam membicarakan masalah salat. Waktu salat yang paling afdal ni ialah as-salatu fi akhiril waqti. Salat pada akhir waktu itu merupakan waktu salat yang paling baik, paling afdal. Kenapa? Kerana itu waktu wajib. Jadi paling kurang kita laksanakan salat itu dalam waktu ya. Jadi persoalannya, perlukah diteruskan dengan sembahyang Isyak dan kemudian qada salat maghrib? Tak, kalau kita dah semula salat, teruskan. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Itu satu kaedah, prinsip kita. Siapa yang dapat satu rakaat salat, maka dia telah mendapat salat. Teruskan salat itu, kemudian lepas tu kita terus laksanakan salat Isyak ya. Tak perlu kita nak qada. Baik, insya-Allah kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menyambung perbincangan kita tentang hukum hakam salat. Di awal segmen saya menyatakan bahawa salat dalam Al-Quran, Allah Taala menyuruh kita aqimus salat, mendirikan salat, melaksanakan salat itu. Kemudian Allah Taala menyebut tentang masalah warka'u ma'arraka'in, raka', dan juga tentang sujud. Dan perkara yang keempat yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim ialah masalah khusyuk. Masalah khusyuk yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ia, yakni perkara sabar, perkara salat ini merupakan satu perkara yang berat, perkara yang besar untuk dilaksanakan, melainkan kepada golongan yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara 4 perkara intipati, kerangka besar yang dalam salat yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Kemudian daripada itu, apabila kita nak melaksanakan tata cara salat ini, kita merujuk kepada siapa? Kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mustafa dari Sungai Petani, Ustaz. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Ya. Nak tanya Ustaz berkenaan dengan persediaan mental, persediaan fizikal kita sebelum kita menunaikan solat. Ya. Yang pertama semasa awal azan. Yang kedua semasa awal iqamah. Jadi maknanya adab-adab kita tu, Ustaz.
Ya, cara menghadapi azab, menghadapi iqamah. Mana orang kata dari segi mental dan fizikal kita lah. Sebab apa, ada hirup hati ni ada di antara jemaah-jemaah kita ni, orang azan, dia pada melawak, dia sembang. Ya. Jadi minta jelasan daripada Ustaz lah. Baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya berkenaan dengan persediaan. Apabila azan ni sebenarnya, azan ni antara lafaz azan tu ialah dia menyeru kepada salat. Hayya 'alas salah. Marilah kita melaksanakan salat. Satu. Yang kedua, dia menyebut tentang hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kejayaan. Jadi salat dia ada kaitan dengan kejayaan. Dua perkara yang perlu ketika mana kita nak menjawab azan ni. Satu perkara jawab azan ialah kita menjawab seruan lafaz azan tu. Bila Bilal berkata Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia kata hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwata illa. Itu makna adab. Kita berinteraksi dengan zikir azan itu sendiri. Satu. Yang keduanya, kita perlu menghormati azan tersebut. Maknanya kalau boleh janganlah bercakap, janganlah meninggikan suara. Kalau kita sedang tengok TV tu, slowkan sikit suara TV kita, suara radio kita, sebab kita nak menghormati azan. Itu satu perkara, hormat, menjawab. Yang keduanya, menjawab azan ni juga, bila disebut hayya 'alas salah ini, menjawab dari sudut perbuatan kita. Bukan setakat mulut kita jawab la haula wala quwwata illa, tapi sudut perbuatan. Maknanya, dah sampai waktu salat. Maknanya antara kewajipan aku sekarang ni ialah untuk melaksanakan salat. Jadi kalau kita lapar, kalau kita tidak ada urusan kerja, pejabat dan sebagainya yang lain, maka keutamaan kita ketika itu ialah hadir untuk melaksanakan salat. Ini jawab dari sudut mulut. Yang kedua, jawab dari segi perbuatan kita, ya. Baik, kita ada pemanggil lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Datuk Haji Ibrahim di Pekan Pahang. Apa abang Datuk? Nak tanya ni tentang solat berjemaah ni. Ya. Dalam solat jemaah, kadang-kadang imam cenderung membaca surah-surah ayat Quran. Ya. Bagaimana kalau imam tu tersalah membaca ayat Quran? Misalnya terpesong lari ke ayat lain, atau salah makhraj, atau salah baris. Apa hukumnya kepada makmum? Ya. Itu saja sebenarnya. Baik, Masih daripada Pekan Pahang yang bertanya tentang masalah dalam solat berjamaah. Imam tersilap baca. Jadi yang pertama sekali ialah bacaan yang wajib, yang rukun dalam solat ialah surah Al-Fatihah. Maksudnya imam wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan insya-Allah lah kalau imam yang ada sekarang ni, maknanya dia telah ditapis, telah diuji, tengok bacaan dan sebagainya. Cuma mungkin surah selepas Al-Fatihah itu, macam mana bacaan imam terhadap surah selepas Al-Fatihah. Kadang-kadang kalau dia baca ayat lazim, insya-Allah para makmum banyak yang tahu. Baca wadduha, baca alam nashrah, baca iqra bismi rabbikal ladzi, baca idza jaa nasrullah. Semua kita tahu, insya-Allah. Kalau imam tersilap pun kita boleh tegur. Tapi kadang-kadang mungkin imam baca ayat-ayat Quran yang dia petik daripada surah yang lain, surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Al-Imran, yang mana kebanyakan masyarakat Muslim yang jadi makmum solat itu tidak hafal. Kalau imam tersilap macam mana? Yang kalau kita tahu ayat yang imam baca itu tersilap, kita boleh menegur, tidak ada masalah. Cuma perlu kita berhemah dalam tegur itu. Maknanya biarlah orang yang dekat-dekat dengan imam, jangan imam dengar kita duduk hujung sebelah sana tu, kita nak menegur imam. Sebab dia tak sampai suara kita, dia menimbulkan suasana. Kalau kita tengok dalam sebahagian masyarakat Arab contoh kata, bila imam tersilap, masyarakat Arab ni Masya Allah, mereka orang Arab, mereka hafal banyak Quran. Bila imam tersilap, satu saf tu pakat nak tegur tu imam. Jadi apa berlaku? Imam pun tak tahu apa yang betul, apa yang salah, dan masing-masing campur aduk. Jadi maknanya kita perlu ada etika. Biarkan orang-orang yang di belakang itu menegur. Kemudian kalau imam tersalah surah, maknanya dia misal kata dia baca wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dia masuk kat situ. Wattin, surah Wattin, alladhina amanu wa amilus salihat, terus masuk wal asri wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Dia dah lari dah ketika itu. Jadi ketika itu kita boleh menegur. Tapi kalau imam dah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, Allahu akbar, terus rukuk.
Kita tak boleh nak menegur dah, sebab imam dah masuk dalam rokok dah rukun. Jadi kita teruskan solat itu seperti biasa. Cuma selepas itu kita perlu menegur imam tersebut. Jadi bacaan surah yang silap itu mengurangkan sikitlah tumpuan kita, mengurangkan sedikit, kita katakan boleh pahala, wallahu alam. Tetapi dalam nak menegur itu kita perlu beretika, perlu berhemah. Baik, nampaknya kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Safiah Haji. Apa khabar Puan? Baik, Ustaz. Terima kasih. Saya nak tanya pasal ni bacaan doa selepas yang afdal tu, kita baca doa masa kita iktidal, rokok. Ya. Iktidal sama sujud tu. Ya, ya. Kita boleh tak baca, kita lafazkan ayat yang kita baca doa tu. Selepas kita baca doa subhanallah, baca dia punya apa? Zikir subhanallah tu. Ya. Kita baca Rabbana Atina tu kuat. Kita untuk beri, tapi kita sembang seorang lah. Ya, ya. Boleh tak kita lafazkan di mulut? Kita baca doa yang ialah apa-apa doa yang kita nak baca tapi dalam bahasa Arab yang memang ada dalam Al-Quran. Waktu mana ni? Waktu i'tidal ke? Waktu rukuk? Waktu i'tidal ke? Waktu sujud ke? Ya, waktu sujud memanglah ada, memang boleh baca kuat. Waktu i'tidal tu, selepas baca subhanallah, boleh tak dilafazkan di mulut? Dan ketika kita sembahyang seorang saja. Ya, ya. Baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah tata cara salat ni kita ambil daripada Rasulullah, riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang dibuat oleh Rasulullah, ada perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kata ketika mana rokok dan juga sujud, Rasulullah melarang kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika mana dalam keadaan rokok ataupun sujud. Maknanya ketika mana kita sujud tak boleh baca Quran. Ketika mana kita rokok kita tak boleh baca Quran. Ketika mana rokok itu kita nak fa'azimu fihi rabb, kita nak kena memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhana rabbiyal azim, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana sujud itu juga kita nak membesarkan, meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Rasulullah menunjukkan supaya kita memperbanyakkan doa ketika mana sujud. Faqaminun ay yustajab lakum, karena hampir-hampir doa ketika mana sujud itu dikabulkan, diterima bagi kamu. Jadi waktu sujud itulah waktu yang paling baik, waktu afdal untuk kita berdoa. Lepas zikir subhana rabbiyal a'la tu kita berdoa. Tapi waktu rokok tak perlu, waktu i'tidal pun tak perlu. Kita buat apa yang ada, yang zikir yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Waktu sujud, selepas kita zikir yang biasa itu, kita nak berdoa, tafaddal, silakan. Tetapi syaratnya mesti dalam bahasa Arab kalau di mulut. Kalau tak boleh bahasa Arab mulut, kita berdoa dalam hati, dalam apa juga bahasa. Bahasa Inggeris kah, bahasa Melayu kah, Tamil kah, Cina kah, tidak ada masalah. Tetapi dalam hati kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui doa yang ada di dalam mulut dan juga di hati kita. Baik, kita ada pemanggil lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya. Ya. Ada seseorang tu solat. Setiap solat wajib dia tidak baca doa iftitah. Ya. Ialah contohnya selepas baca usalli fadl maghribi salaatin Allah Taala, Allah Akbar, terus dia baca Fatihah, tidak baca iftitah. Dia mengatakan iftitah tu hanya sunat. Tapi kalau solat sunat, seperti solat hajat, semua solat sunat, dia baca pula doa iftitah. Jadi macam mana dengan sembahyang wajib dia tu? Itu soalan saya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan dengan doa iftitah ini. Memang doa iftitah ini kalau kita tengok tata cara salat diputuskan oleh para ulama, hukumnya bukanlah wajib, bukanlah fardu, bukanlah rukun salat, tetapi ia termasuk dalam perkara sunat. Maknanya kalau salat tanpa doa iftitah, hukumnya sah, tidak ada masalah. Allahu Akbar, terus kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus kita baca Fatihah. Itu hukumnya harus, hukumnya sah, tidak ada masalah. Cumanya kesempurnaan salat kita itu kurang sikit. Sebab apa? Sebab yang Rasulullah SAW praktikkan itu ialah adanya doa iftitah. Bagaimana doa iftitah Rasulullah? Ada banyak versi doa iftitah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyatakan ada 7 versi doa iftitah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang kita amalkan sekarang ni, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan, pun ada dan disebut dalam riwayat hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita bebas untuk memilih mana-mana versi doa iftitah. Ada 7 yang sahih, yang hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kesempurnaan solat fardu tak ada doa iftitah, solat sunat, solat hajat buat doa iftitah. Patutnya solat fardu tu yang kita utamakan bagi sempurna elok, kemudian barulah datang solat sunat. Masyarakat kita mengutamakan solat sunat, bagi solat sunat itu sempurna, tapi solat fardu itu alah cincai lah dan sebagainya. Ini satu sikap yang perlu kita ubah. Utamakan solat fardu. Baik, kita berehat seketika. Jumpa sebentar lagi. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita membicarakan tentang hukum ahkam solat. Saya menyebutkan bahawa solat kita ini diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya terdapat pertikaian di kalangan masyarakat kita macam mana solat yang sebenarnya itu. Sebab itu dalam perkara ini kita perlu menambahkan keilmuan kita. Dan ini salah satu kaedah untuk kita menambahkan ilmu kita. Faham bagaimanakah solat yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu isu ialah bagaimana permulaan solat kita ini. Masyarakat kita selalu kata usalli. Pagi tadi kita solat subuh, usalli fardhu subhi salasa rakaat. Betul ke tu? Salah tu. Usalli fardhu subhi rak'ataini. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat. Baik, dalam masalah usalli ini terdapat pertikaian di kalangan masyarakat, di kalangan para ulama, sama ada usalli ini boleh dikatakan ataupun tidak. Saya nak bawakan 2 pandangan yang agak sama kurang wajar untuk kita ni. Satu pandangan masyarakat ialah melihat suatu perkara iaitu usalli ini seolah-olah satu perkara wajib, satu perkara fardu. Kalau tengok hamba Allah solat, dia tu solat kah? Tak dengar bunyi usalli langsung. Berlaku dalam masyarakat kita. Tak dengar usalli. Bila tak dengar usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri, seolah-olah orang tu tak sah solatnya. Ini satu pandangan yang silap. Satu pandangan yang tidak perlu kita utarakan. Kenapa? Kerana permulaan salat itu bukan daripada usalli, tetapi permulaan salat itu ialah daripada takbiratul ihram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, miftahus salat at-tuhur wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir. Kunci salat itu adalah kebersihan, suci, dan pengharaman atau permulaan salat itu adalah takbiratul ihram. Kita katakan Allahu Akbar. Jadi sikap kita, kepahaman kita bahawa usalli itu satu perkara wajib adalah salah sebenarnya. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ramla daripada Rawang. Apa khabar puan? Baik, alhamdulillah. Ya. Saya nak tanya Ustaz kan. Ya. Kalau kita tinggal semayang, kita mesti kena qada kan? Ya. Kita qada semayang tu mesti dalam waktunya. Macam kita tinggal zuhur ke, kita qada semayang zuhur kan? Ya. Tapi kalau kita semayang, katalah semayang isyak panjang waktu kan? Ya. Kita buat semayang qada yang lain-lain, semayang isyak ke, semayang subuh ke, dalam semayang tu tak boleh Ustaz ya? Semayang subuh. Katalah kita dalam semayang isyak panjang, kita nak qada tiap-tiap semayang yang lain tu tak boleh. Mesti qada semayang isyak saja ya Ustaz? Ya, ya. Baik. Semayang macam zuhur ke, asar ke tak boleh? Ya, soalannya itu. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persoalan qada salat ni. Dalam pandangan majoriti para ulama, kalau kita meninggalkan salat, tertinggal salat, misalnya kita terlupa, misalnya kita tertidur, maka kita perlu melaksanakan salat ketika mana kita teringat perkara tersebut. Itu kesepakatan para ulama. Manakala salat yang kita tinggalkan dengan sengaja, menjadi pandangan majoriti para ulama untuk kita mengqadakan ya salat tersebut. Persoalannya, boleh ataupun tidak kita qada pada waktu lain, salat lain. Misalnya salat fardu isya, lepas fardu isya kita nak qada salat zuhur, kita nak qada salat asar. Hukumnya tidak menjadi masalah. Kita nak qada salat apa pun, hukumnya adalah harus. Misalnya kita nak setkan, maknanya kita dah lama tinggalkan salat yang dulu-dulu ni,
Waktu isyak lah waktu yang lapang. Kita lepas kita sembahyang isyak pukul 10 malam, contoh kata selesai urusan anak-anak dan sebagainya, kita nak qada hari itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 kali solat tu selepas waktu isyak. Hukumnya adalah harus, tidak ada masalah. Boleh dilaksanakan. Baik, ada pemanggil lagi, silakan. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Jamalia dari Karak. Apa khabar, Kak? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Akak nak tanya ni Ustaz ya. Ya, ya. Masuk masbuk ni. Masbuk ya. Ya? Ya, ya. Tadi angkat ni tak pernah dengar Ustaz. Kita masuk masbuk. Jadi Tok Imam tengah baca ayat. Ya. Ayat tu pendek. Jadi kita tak dah habis. Patutkah kita habis Al-Fatihah tu ataupun kita ikut imam? Ya, ya. Yang pertama. Yang keduanya kena tanya Ustaz. Kita duduk tahiyat akhir. Ya. Boleh ke ada lagi doa lepas habis tahiyat tu kita baca pula doa dan doa sunat-sunat lah. Ya, ya. Untuk doa taubat ke apa ke? Ya, ya. Boleh ke tidak? Baik. Itu je Ustaz ya. Baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persoalan pertama berkenaan dengan masbuk. Masbuk ni maknanya orang makmum yang tidak mempunyai cukup masa untuk membaca surah Fatihah ketika mana imam berdiri. Itu masbuk. Jadi kalau keadaan masbuk ni, imam baca qul huwallahu ahad, contoh kata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid, kita baru nak takbir Allahu akbar, imam dah lam yalid wa lam yulad, kita bismillahirrahmanirrahim, imam dah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, terus rukuk. Kita tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihah. Masa tu memang tak cukup. Ketika ini kita dalam keadaan masbuk, maka Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Maka ketika itu kita perlu meninggalkan Fatihah, kita terus rokok bersama-sama dengan imam dan kita mendapat rakaat tersebut. Kira special lah, bonus. Sebab kita salat berjamaah, tak sempat baca Fatihah pun, kita dapat juga rakaat tersebut. Itu hukumnya. Berbeza dengan muafiq. Muafiq ni kita masuk awal bersama imam. Maknanya kita ada masa. Cuma kita lalai sikit, kita lupa nak baca Fatihah, ataupun kita baca Fatihah lambat sangat, ulang banyak kali, sampai imam dah rokok dah, kita kena juga menghabiskan bacaan Fatihah sebab kita dalam keadaan muafiq. Baik, persoalan kedua dalam doa ini, seeloknya kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dalam tahiyyat ataupun tasyahud itu apa yang diajar oleh Rasulullah. Itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, kemudian doa-doa yang seterusnya, ambil kat situ sudah memadai. Tidak perlu kita menambah doa-doa yang lain. Kalau kita nak tambah doa, maka kita buat ketika mana dalam sujud, sebab itu juga itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berbalik kepada persoalan yang saya utarakan tadi dalam permulaan salat itu, usalli, ia bukanlah satu perkara yang wajib. Sebab itu kadang-kadang masyarakat kita memberatkan usalli ini, nak kena semayang, kena baca usalli, kena hafal dan sebagainya. Satu lagi pihak, sikap yang saya agak kurang wajar ialah dia membid'ahkan amalan usalli ini. Siapa usalli itu bid'ah, siapa bid'ah itu sesat dan sebagainya. Jadi siapa-siapa yang salat dikatakan usalli itu, maka itu akan masuk ke dalam neraka. Ini juga satu sikap yang melampau. Sebab itu kita nak kena ambil jalan tengah. Maknanya kita nak kena minda, kita faham usalli itu tak wajib, tak perlu dihafal, dan usalli itu juga bukanlah satu perkara bid'ah yang sesat, bukan bid'ah dalalah, tetapi masih lagi pertikaian para ulama. Sebab dia tak solat lagi, dia masih lagi berada dalam nak mula solat. Jadi kita ambil sikap yang sederhana, kurangkan usalli, dan kita faham bahawa usalli itu bukanlah satu perkara yang wajib. Baik, nampaknya tuan-tuan perempuan, kita berada di penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini. Marilah sama-sama kita tutup program kita ini dengan doa. Moga-moga Allah memberi rahmat dan keampunan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah daripada kami salat kami dalam keadaan sempurna. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, kita ketemu pada waktu yang sama besok hari. InsyaAllah. Sekian sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.